رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها رمضان حبيبي قد عاد وحنين الروح له زاد رمضان حبيبي قد عاد وحنين الروح له زاد والمسجد أشرق من فرح والمسجد أشرق من فرح والمنبر ردد إنشادا تجلى وابتسم طوبى Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita meneruskan lagi muzakarah Ramadan kita pada malam yang mulia ini, malam 12 Ramadan. InsyaAllah kita akan menyambung lagi siri yang ketiga muzakarah kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran, ta'lif As-Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahmatullah alaihi wa radiya anhu wa arda. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi wa ulum masyayikhina fid darin amin. Jadi kita telah masuk pada perbahasan al-Makki wal Madani. Al-Makki wal Madani. Ikhtalafa al-ulama'u fil Makki wal Madani ala thalathati aqwalin. Baik, tuan-puan, tuan-tuan guru, para asatizah yang dirahmati Allah. Kita menyambung lagi muzakarah kita pada malam ini pada perbahasan berkaitan dengan Al-Makki wal Madani. Al-Makki itu dengan ya nisbah, bermaksud ayat-ayat yang dinisbahkan kepada Mekah. Wal Madani dengan ya nisbah juga bermaksud ayat-ayat yang dinisbahkan kepada Mekah. Jadi ini adalah satu perbahasan yang sangat penting, dan kita telah sebutkan sebelum ini bahawasanya ulum Quran ialah berkaitan dengan mabahas kulli, satu perbahasan yang menyeluruh berkaitan dengan Al-Quran Karim dan memberikan dawabit-dawabit. Dalam satu mabahas ada dawabit-dawabit yang perlu untuk kita tahu sambil-sambil kita baca Al-Quran, maka ada perkara-perkara yang kita perlu tahu secara kulli, secara universal atau secara mencakupi keseluruhan, supaya kita membaca Al-Quran itu dengan ilmu. Ya, kita membaca Al-Quran dengan ilmu yang tepat, ya, bukan dengan ilmu yang direka-reka sendiri, tadabbur yang direka sendiri. Jadi tadabbur pun perlu ada qawaid, perlu ada metodologi, perlu ada kaedah. Baik, jadi bab yang berkaitan dengan Al-Makki wal Madani ini sebenarnya bersandarkan kepada riwayat-riwayat yang disebutkan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah Ta'ala alaihim ajma'in, yang mengatakan bahawasanya surah ini diturunkan, surah ni Makkiyah, surah ni Madaniyah dan sebagainya. Maka disampaikan kepada jail umat ataupun seterusnya, itu tabi'in, tabi'in dan sampai kepada kita. Jadi dengan itu, ya, kita mengetahui bahawasanya Al-Quran ini ada yang Makkiyah dan ada yang Madaniyah, sama ada surahnya ataupun ayatnya. Ada yang Makkiyah dan ada yang Madaniyah. Jadi kita perlu tahu apakah maksud bagi Makkiyah dan apakah maksud bagi Madaniyah, kerana ia mencakupi keseluruhan Al-Quran. Dan ayat yang Makkiyah ada perbezaan dengan ayat Madaniyah. Jadi kalau kita baca Al-Quran dengan tidak mengetahui kaedah Makkiyah dan Madaniyah ini,
maka seolah-olah kita sudah tidak kita tidak faham ayat ini apa bentuk dia, ditujukan kepada siapa, apakah madmun isi kandungannya. Kerana ayat Makkiyah dengan ayat Madaniyah ni sangat berbeza. Ayat Makkiyah dengan ayat Madaniyah sangat berbeza. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita membaca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Ma'idah, kemudian kita masuk terus daripada surah Al-An'am dan masuk surah Al-A'raf, maka kita akan ada rasa perbezaan. Daripada Al-Ma'idah masuk surah Al-A'raf, Al-An'am, maka kita akan Al-An'am kemudian Al-A'raf, kita akan rasa ada perbezaan. Ya, daripada Al-Ma'idah masuk Al-An'am ada perbezaan. Apa perbezaan ya? Perbezaan itu diketahui bagi orang yang mempelajari tentang Madaniyah dan Makkiyah. Kerana isi kandungan, bentuk ayat, ya, banyak lagi perkara yang kita perlu tahu supaya kita membaca Al-Quran dan kita memahami konteks satu ayat itu. Ya, kerana surah Al-An'am dan Al-A'raf surah Makkiyah, sebelum itu semua Madaniyah. Dan kita paling senang kita baca surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Maka kita akan dapati di sana ada perbezaan. Daripada surah Al-Fatihah dengan Al-Baqarah itu ada perbezaan. Apa perbezaan-perbezaan itu yang kita akan pelajari ya insya-Allah dalam kitab ini daripada tuan guru kita As-Said Al-Imam Al-Allamah As-Said Al-Muhaddits Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki rahmatullah alaih wa radiya anhu wa arda. Baik, kita bacakan kitabnya Al-Makki wal Madani. Jadi apakah maksud Al-Makki wal Madani? Apakah ta'rifnya? Ikhtalafa al-ulama'u fil Makki wal Madani ala thalathati aqwal. Berselisih pendapat para ulama dalam mentarifkan Al-Makki wal Madani pada 3 aqwal. Dan 3 aqwal ni yang paling sahihnya, yang asahnya ialah yang pertama. Yang lain itu pendapat-pendapat yang tidak kuat. Ashharuha anna al-Makkiyya ma nazala qabla al-hijrati wal Madaniyya ma nazala ba'daha sawa'un nazala bi Makkah al-Mukarramah am bil Madinah al-Munawwarah 'am al-fath aw 'am hajjat al-wada' fi al-hadari aw fi as-safari. Hadha huwa al-asahhu fi ta'rifihima. Jadi pendapat para ulama yang pertama berkaitan dengan maksud tarif definisi bagi Makkiyah dan Madaniyah ini. Makkiyah ini ialah apa yang ataupun ayat yang ataupun surah yang turun sebelum hijrah. Jadi pendapat yang pertama ini melihat dari sudut masa, dari sudut tempoh, bukan dari sudut tempat. Jadi yang pertama ni melihat kepada zaman, bukannya makan. Kerana apabila dibahagikan Makkiyah dan Madaniyah mengikut zaman, maka dia lebih mundabit, maka dia lebih tepat. Jadi dibahagikan ayat ataupun surah yang turun sebelum hijrah, maka kita namakan sebagai ayat ataupun surah itu Makkiyah. Dan wal Madani ma nazala ba'daha ay ba'dal hijrah. Dan ayat yang Madaniyah ialah ayat ataupun surah yang turun selepas daripada peristiwa hijrah Nabi SAW. Tak silap saya ayat pertama yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ataupun yang turun selepas daripada hijrah ini adalah surah Al-Mutaffifin. Lepas tu surah Al-Baqarah. Jadi ayat yang bermula Al-Mutaffifin, Al-Baqarah dan sebagainya, Al-Mutaffifin tu khilaf lah, ada setengah ulama kata Makkiyah kerana diturun antara Makkiyah dan Madaniyah. Jadi yang pertama sekali Al-Baqarah. Jadi antara Al-Mutaffifin dengan Al-Baqarah itu pemisah antara surah Makkiyah dengan surah Madaniyah. Sebelum daripada itu semua surah Makkiyah dan selepas daripada itu semuanya surah Al-Madaniyah. Dan Madaniyah ni pun tidak turun semua satu surah sekaligus. Ada yang turun satu surah sekaligus, ada yang turun kerana surah Madaniyah panjang-panjang, jadi tidak turun sekaligus kebanyakannya. Surah Al-Baqarah, surah yang pertama, antara pertama diturunkan di Madinah. Dan ada ayat dalam surah Al-Baqarah ialah ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik. Sama ada ayat itu turun di Mekah, sama ada ayat itu turun di Mekah atau di Madinah, kita tidak mengambil iktibar tempat. Kerana kita hanya mengambil iktibar tempoh mana surah itu ataupun ayat itu diturunkan. Sama ada turunkan 'am al-fathi atau hajjatil wada'
Ya, kenapa Tuan Pengarah menyebutkan Amal Fathi ini? Kerana pada Amal Fathi ini turun surah Al-Fath. Surah Al-Fath, Inna fatahna laka fathan mubina, itu turunnya ketika Nabi SAW sudah berhijrah ke Madinah dan Nabi SAW dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Peristiwa perjanjian Hudaibiyah itu tidak berlaku di Madinah tapi berlaku berdekatan dengan Mekah. Jadi kalau mengikut tempatnya, sepatutnya surah Al-Fath dinamakan surah Makkiyah. Tapi di sini kita tidak mengiktibarkan tempat, kita hanya mengiktibarkan masa. Jadi apabila Rasulullah telah berhijrah ke Madinah, maka surah itu walaupun diturunkan dekat dengan Mekah, maka kita namakan surah itu Madaniyah. Ataupun peristiwa Hajjatul Wada', yang ketika itu turun ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Walaupun ayat itu diturunkan di Mekah, ya, ketika Nabi berkhutbah pada Hajjatul Wada' di Mekah lah. Tapi kita tidak mengambil iktibar tempat, kerana pendapat pertama ni lebih muntabik, kita hanya mengambil iktibar masa. Jadi selepas Madinah, Nabi pergi Mekah sekalipun, ya, asalkan selepas daripada hijrah, maka kita namakan ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum itu adalah ayat Madaniyah. Sama ada fil hadar atau am fis safar, nanti dia akan sebutkan hadza huwal asahhu fi ta'rifihima. Jadi pada pendapat yang pertama, kita mengatakan surah Makkiyah adalah surah yang turun sebelum hijrah dan surah Madaniyah ialah surah yang turun selepas hijrah. Baik, pendapat yang kedua ini mengambil iktibar tempat. Jadi surah yang turun di Mekah maka kita namakan sebagai Makkiyah. Kata Tuan Pengarah rahimahullah, "Ats-tsani anna al-Makkiyya ma nazala bi Makkah al-Mukarramah walau ba'da al-hijrah wal Madaniyyu ma nazala bil Madinatil Munawwarah." Jadi pendapat yang kedua, pendapat yang lebih lemah daripada pendapat yang pertama, ayat yang diturunkan di Mekah ketika Nabi SAW 13 tahun di Mekah, maka itu kita namakan sebagai ayat itu Makkiyah. Dan ayat yang diturunkan di Madinah 10 tahun Nabi SAW bermukim di Madinah, maka ayat itu kita namakan sebagai ayat Madaniyah. Dan kalau Nabi SAW pergi musafir, fama nazala fil asfar la yutlaqu alaihi makkiyun wala madani. Jadi pendapat yang kedua ni ada masalah. Sebabnya Nabi SAW tidak semua masa Nabi berada di Mekah, atau tidak semua masa Nabi SAW berada di Madinah. Jadi ada ketika Nabi keluar, yang Nabi keluar tu maka keluarlah pembahagian yang ketiga bagi pendapat yang kedua ini, maka adanya Makki, adanya Madani, adanya Safari. Safari, kemudian ada lagi satu Hadari, ketika Nabi mukim, dan satu lagi ketika Nabi bermusafir. Banyaklah ya pembahagian-pembahagian yang terhasil apabila para ulama yang berpegang dengan pendapat yang kedua ni, maka dia kena banyakkan lagi pembahagian bagi Makki, ada Madani, ada Hadari, ada Safari dan sebagainya. Baik, ats-tsalitsu. Okey, ats-tsalitsu, pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang paling lemah. Annal Makkiyya ma waqa'a khitaban li ahli Makkah al-Mukarramah wal Madaniyyu ma waqa'a khitaban li ahli al-Madinatil Munawwarah. Jadi pendapat yang ketiga ialah ayat yang Makki ialah ayat yang khitabnya ditujukan kepada ahli Mekah, dan ayat Madani ialah ayat yang ditujukan kepada ahli Madinah. Mengikut Dr. Nuruddin Itir, Fadilatul Syekhina, guru kami, Syekh Nuruddin Itir, beliau mengatakan pendapat ini ialah pendapat Ibnu Mas'ud. Tetapi Ibnu Mas'ud bukan bermaksud Al-Makki itu ialah apa yang ditujukan kepada Ahli Mekah. Tapi pendapat Ibnu Mas'ud ya difahami daripada ucapannya. Ibnu Mas'ud mengatakan antara alamat bagi ayat itu ayat Makkiyah, maka ayat Makkiyah itu ditujukan kepada Ahli Mekah. Dan antara alamat bahawasanya surah itu surah Madaniyah, ayat itu ditujukan kepada ahli Madinah. Jadi pendapat ketiga ini sebenarnya bukanlah takrifan yang sepatutnya, kerana ia hanyalah alamat, ya, bukan membezakan antara Makkiyah dan Madaniyah. Baik. Jadi untuk kita mengenal manakah satu ayat itu Makkiyah dan manakah satu ayat itu Madaniyah,
atau manakah satu surah itu makkiyah, manakah satu surah itu madaniyah. Maka dzakara ulama lil makki wal madani alamat. Maka kita cara untuk kenal ayat itu makkiyah dan madaniyah sebenarnya yang pertama sekali tidak disebutkan di sini. Caranya ialah dengan an-naqlu. Caranya ialah dengan riwayat. Caranya ialah dengan kita membaca riwayat daripada para sahabat ridwanullah taala alaihim ajma'in yang mengetahui di mana ayat itu turun. Ketika mana ayat itu turun. Sahabat Nabi dia kaji sampai dia tahu di mana ayat itu turun, pada waktu mana ayat itu turun. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dia tahu di mana ayat itu turun. Salah satu ayat itu turun. Jadi kita nak mengetahui surah ataupun ayat itu makkiyah atau madaniyah, maka cara yang pertama adalah riwayat daripada sahabat. Itu cara yang pertama. Tetapi kalau para sahabat tidak memberitahu kita, sahabat tidak menyampaikan kepada kita ayat ini makkiyah ke madaniyah, maka kita atau bukan kita lah, ulama dia akan mengenal pasti ayat atau surah itu makkiyah atau madaniyah dengan alamat, dengan petanda-petanda. Jadi dia menggunakan petanda-petanda ini para ulama untuk membahagikan atau mengkategorikan, okey ni makkiyah, ini ada tanda macam ni makkiyah, ni tanda macam ni dia madaniyah. Baik, antara tanda yang disebutkan minha anna kulla suratin fiha ya ayyuhan nas wa laysa fiha ya ayyuhalladzina amanu fahiya makkiyah wa fi suratil hajj ba'du ayatin fihi khilaf. Jadi ini satu petanda ataupun satu alamat. Tidak bermaksud alamat ini betul. Jadi dia kata surah yang ada ya ayyuhan nas, maka surah itu makkiyah, tapi syaratnya tidak ada ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, nida pertama dalam Al-Quran ialah daripada surah Al-Baqarah. Dan nida pertama, nida masruan pertama daripada surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sedangkan kita tahu bahawasanya surah Al-Baqarah itu ialah surah madaniyah. Tetapi nida pertama dalam Al-Quran ialah ya ayyuhan nas. Jadi tidak semestinya surah yang ada ya ayyuhan nas itu madaniyah. Makkiyah. Kerana boleh jadi sahaja surah yang madaniyah ada ya ayyuhan nas. Begitu juga dalam permulaan surah An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Itu ayat wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Jadi permulaan surah An-Nisa juga dimulakan dengan ya ayyuhan nas. Tidak bermakna surah itu ialah surah makkiyah. Jadi syaratnya apa kata Fadilatul Syekh Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahmatullah alaih. Dia kata anna kulla surah fiha ya ayyuhan nas wa laysa fiha ya ayyuhalladzina amanu. Jadi surah yang tidak ada ya ayyuhalladzina amanu dan ada ya ayyuhan nas. Jadi Al-Baqarah ada ya ayyuhalladzina amanu. An-Nisa ada ya ayyuhalladzina amanu. Maka dia bukan surah makkiyah. Jadi carilah surah ya ayyuhan nas yang ada ya ayyuhan nas banyak dalam surah-surah yang tengah-tengah tu banyak ya ayyuhan nas, tapi tak ada ya ayyuhalladzina amanu. Wa fi suratil hajj ba'du ayatin fihi khilaf. Kerana surah Al-Hajj ada ya ayyuhan nas dan ada ya ayyuhalladzina amanu. Baik. Itu tanda yang pertama. Wa minha anna kulla suratin fiha kalla fahiya makkiyah. Surah yang ada kalla. Jadi surah yang ada kalla ni kata Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, walaupun dia seorang yang zalim, tapi dia memberi satu ilmu kepada kita. Dia kata kalla ni hanya ada di bahagian kedua daripada Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran kita 604 muka surat, jadi 300 ke atas. Muka surat 300 ke atas sahaja yang ada perkataan kalla. Dan kalla ni banyak dalam surah-surah pada juzuk Ammah. Kalla ila harfu zajrin wa rad'in. Maksudnya jangan sekali-kali. Maksud kalla jangan sekali-kali. Bila ada kalla mesti ada benda yang dilarang oleh Allah sebelumnya. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Abasa dalam surah
amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Jadi Allah Taala melarang mereka supaya yatasaalun, mereka bertanya-tanya atau mereka merendah-rendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalla ila harfu zajrin wa rad'in, dan setengah para ulama mengatakan kalla bermaksud haqqan, benarlah. Ini hanya ada pada sebahagian kedua Al-Quran dan banyaknya di hujung-hujung. Ya, di sebahagian kedua yang tengah-tengah tu sikit-sikit je perkataan kalla. Jadi surah yang ada kalla ialah surah Makkiyah. Baik, alamat yang ketiga untuk kita mengenal surah itu Makkiyah ataupun Madaniyah, kata Tuan Pengarang rahimahullah, anna kulla suratin fiha qissatu Adam alaihi salam, qissatu Adam alaihi salam wa iblis, fahiya makkiyatun siwa suratil Baqarah. Jadi surah yang ada kisah Nabi Adam, maka surah itu ialah surah Makkiyah. Di mana kita jumpa kisah Nabi Adam? Kita akan jumpa yang pertama sekali dalam Al-Quran ialah dalam surah Al-Baqarah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha. Tetapi dia kata siwa siratil Baqarah, kecuali surah Al-Baqarah. Habis itu surah mana? Maka kita akan jumpa dalam surah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, surah Makkiyah yang pertama selepas surah Al-Fatihah, itu ada kisah Nabi Adam alaihissalam. Mana lagi? Surah Al-Kahfi pun ada kisah Nabi Adam alaihissalam. Banyak lagi lah. Cuma kisah Nabi Adam yang Allah Ta'ala ajarkan pada dia nama-nama itu hanya ada dalam surah Al-Baqarah sahaja. Adapun kisah yang lain, itu ada juga dalam surah-surah yang lain tentang Nabi Adam alaihissalam. Iblis tak nak sujud pada Nabi Adam, ya, kemudian Iblis dikeluarkan daripada syurga. Iblis memberi was-was kepada Nabi Adam alaihissalam, waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin dan sebagainya. Jadi kisah-kisah itu ada dalam surah-surah yang banyak. Jadi itu petanda surah itu ialah surah Makkiyah. Surah Hud, surah Yunus, ya, kalau tak silap saya surah Hud ada kisah Nabi Adam alaihissalam. Baik. Itu semua surah Makkiyah. Wa minha anna kulla suratin fiha dhikrul munafiqin fahiya madaniyah siwa suratil Ankabut. Jadi surah yang ada menyebut tentang munafikin itu tanda surah itu ialah surah madaniyah, kecuali surah Al-Ankabut. Sebab itu antara ijaz Quran, walaupun belum ada lagi munafik di Mekah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan surah Al-Ankabut yang memberi petanda bahawasanya akan wujud orang-orang munafik yang akan wujud di Madinah. Baik. Kemudian wa minha anna kulla suratin dhukira fiha al-hudud wal fara'id fahiya madaniyatun wa kullu suratin dhukira fiha al-qurun al-madiyatu fahiya makkiyatun. Ini antara dhabit yang mudah. Jadi surah-surah yang ini dhabit ini ataupun alamat ini berkaitan dengan madmun, berkaitan dengan isi kandungan. Sebab itu ya, kita perlu tahu juga alamat ni terbagi pada dua. Alamat Makkiyah dan Madaniyah terbagi pada dua. Yang pertama min haitsu syakl. Yang pertama dari sudut bentuk surah. Bentuk surah Makkiyah ni qasirah. Bentuk surah Makkiyah ni pendek. Kecuali dua surah. Kecuali surah Al-An'am dan surah Al-A'raf. Baik, yang lain tu semuanya pendek-pendek. Surah Juz'u Amma, ya, semuanya Makkiyah kecuali surah An-Nasru dengan surah Al-Bayyinah. Juzuk 29 semuanya Makkiyah kecuali surah Al-Insan. Juzuk 28, juzuk 28 bukan. Juzuk 28 semuanya Madaniyah. Juzuk 27 ya, kebanyakannya Makkiyah. Al-Fatihah ya, dan sebagainya. Maka surah-surah yang saya sebutkan tadi semuanya surah pendek-pendek. Sebab itu penghujung Quran semuanya ataupun kebanyakan daripada penghujung Al-Quran itu surah yang pendek-pendek dan semuanya atau kebanyakan surah Makkiyah. Jadi tanda surah itu surah Makkiyah ialah dia pendek-pendek. Dan kenapa sebenarnya yang paling penting kita kena tahu Makkiyah ni? Yang paling penting ialah kerana Al-Quran mengajar kita uslub dalam dakwah. Al-Quran mengajar kita uslub dakwah. Jadi berdakwah kepada orang-orang yang hatinya masih nak dijinakkan dengan Islam ataupun berdakwah dengan orang kafir, maka kita ya
belajar daripada uslub Al-Quran, dia menggunakan uslub yang pendek-pendek. Uslub yang pendek ni ada taqrid, dia ada apa? Tanbih. Dia ada macam penegasan. Penegasan yang berlaku secara konsisten. Kerana orang yang belum kenal Islam ni, kita kena sentiasa sedarkan dia. Sedarkan dia. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum. Jadi kalau kita dengar surah-surah Makkiyah ni, kita akan rasa nasyat, dia akan rasa apa? Semangat bila kita dengar surah Makkiyah, kerana surah Makkiyah ni surah yang dia apa? Surah untuk orang yang kurang semangat. Orang yang kurang semangat. Surah Madaniyah, ya, min haitsu syak, dari sudut bentuk surah Madaniyah pula, surah dia panjang-panjang. Surah panjang-panjang ni untuk tasyri', untuk pensyariatan, untuk kehakiman, qada, ya, untuk untuk qanun. Jadi surah Madaniyah ni untuk orang yang dah faham, untuk orang yang nak mengkaji, untuk orang yang memang dah ada kesedaran. Jadi dia betul-betul nak belajar. Maka Allah Ta'ala kata, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum wa khalatukum, apa lagi, wa banatul akhi wa banatul ukhti. Kan panjang. Kita dengar pun kita kalau kita tak ada kesedaran tentang nak belajar hukum ni, maka kita akan rasa bosan. Tapi bagi orang yang sudah faham tentang Islam, jadi nak belajar hukum syarak, maka dia akan tidak bosan dengan ayat yang panjang-panjang. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran pun ayat Madaniyah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Jadi ayat dia panjang, tentang hutang tu panjang, tentang riba panjang, tentang jual beli panjang. Tapi bagi orang yang di Madinah, orang yang dah nak belajar tentang macam mana cara nak berjual beli, cara nak berhutang, jadi tak ada masalah ayat yang panjang untuk mereka. Jadi ayat pendek digunakan untuk orang yang malas, untuk orang kafir, untuk orang munafik. Jadi bukan munafik di Madinah. Jadi Allah SWT gunakan ayat yang pendek-pendek. Itu sangat penting dalam uslub berdakwah. Itu dari sudut syaklun, dari sudut bentuk. Dan kita tengok pula ayat Makkiyah dan Madaniyah ni berbeza dari sudut madmun, dari sudut isi kandungan. Ayat Makkiyah, madmunnya ialah berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan akhlak. Dan cara Allah Subhanahu Wa Taala menyusun ayat Makkiyah ini, cara dia sama ada dari sudut penghujahan akal, Allahumma salli ala Muhammad, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Allah SWT gunakan hujah-hujah kepada orang kafir, dan hujah-hujah tu hujah akal dalam ilmu tauhid, ilmu kalam. Dan juga ayat yang dalam surah Makkiyah ni Allah SWT menyentuh akhlak, menyentuh jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi Allah SWT menyentuh jiwa, menyentuh berkaitan dengan akhlak. Apa ayatnya? Ialah ayat-ayat dalam Makkiyah kebanyakannya ayat ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Itu surah Al-Ma'un. Ya, walaupun ada khilaf, Al-Ma'un tu setengah ulama kata turun di Madinah, tapi kebanyakan jumhur para ulama mengatakan itu surah Makkiyah. Jadi menyentuh berkaitan dengan akhlak, yang tidak mahu menolong orang lain. Ya, mereka adalah orang ra'aital ladzi yukadzibu bid-din, mereka adalah orang yang mendustakan agama kerana mereka tak berakhlak. Jadi ayat surah Makkiyah ini ialah ayat yang menyentuh tentang akhlak dan juga tauhid. Apabila kita tengok madmun ayat surah Madaniyah, madmunnya ialah berkaitan dengan
kita tentang hudud, tentang faraid, ya, puasa, tentang zakat, tentang haji, tentang munakahat. Jadi itu adalah ayat yang berkaitan dengan pensyariatan. Ya, dan dalam kitab Al-Mustasfa Imam Al-Ghazali mengatakan ayat Allahumma salli ala Muhammad, ayat apa orang panggil? Ayatul Ahkam. Ayat ahkam dalam Al-Quran hanya ada 500. 500 bermaksud lebih kurang 5% sahaja daripada Al-Quran. Jadi tentang pensyariatan ni sebenarnya tidak banyak. Ya, sebab itu kalau kami di Al-Azhar dulu, kita kena menghafal 8 juzuk Al-Quran. Ini kerana 8 juzuk yang pertama itu ada kebanyakan, hampir semua ayat ahkam ada di situ. Jadi ayat ahkam tu penting untuk kita hafal, ya, sebagai untuk menjadi mufti ataupun qadi perlu menghafal ayat ahkam. Jadi itu yang berkaitan dengan madmun ayat-ayat daripada surah Madaniyah. Baik, kita sambung lagi. Wa minha anna kulla suratin fiha al-hudud wal fara'id fahiya madaniyatun wa kullu suratin dhukira fiha al-qurun al-madiyatu fahiya makkiyatun. Jadi kita sebutkan tadi surah-surah yang ada tentang hukum hudud, tentang kefarduan, maka itu semua surah Madaniyah. Dan surah-surah yang menceritakan kisah-kisah Nabi, kisah-kisah umat-umat terdahulu, maka itu surah Makkiyah. Jadi kita baca Al-Quran, sebenarnya kita boleh jangka, kita boleh rasa. Benda ni kita kena rasa. Ilmu, kemudian daripada ilmu tu kita dapat fikir. Oh, ini macam tanda surah ini surah Makkiyah. Ini macam tanda surah itu surah Madaniyah. Dengan kita tahu surah itu Makkiyah, surah itu Madaniyah, oh surah ini turun kepada musyrikin, surah ini turun kepada ahlul kitab, surah ini turun kepada munafikin. Jadi kita boleh ta'ayush, kita boleh hidup dengan Al-Quran, kita boleh tadabbur, kita boleh rasakan Al-Quran itu turun kepada kumpulan yang tertentu dan apakah kaitan kita dengan surah itu. Baik, faedah. Nazalat bil Madinatil Munawwarati 29 suratan. Jadi surah yang dinamakan sebagai surah Madaniyah ini hanya ada 29 sahaja. Baik, surahnya adalah Al-Baqarah wa Alu Imran wan Nisa wal Maidah wal Anfal wat Taubah wal Ra'd wal Hajj wan Nur wal Ahzab wa Muhammad wal sallallahu alaihi wasallam wal Fath wal Hujurat wal Hadid wal Mujadalah wal Mujadilah والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق والتحريم والقيامة والزلزلة والقدر والنصر والمعوذتان. Muawwidhatan ini pun ada khilaf juga. Jadi kesemua surah yang disebutkan di atas ini semuanya adalah surah yang diturunkan di Madinah. Jadi selain daripada semua surah-surah ini 29 ini, maka surah itu diturunkan di Mekah. Wa huwa 85 suratan. Jadi kebanyakan surah-surah dalam Al-Quran ialah surah Makkiyah. Ini kebanyakan surah-surah dalam Al-Quran ialah surah Makkiyah. Ya, hanya sedikit sahaja, sebenarnya sedikit pun dia panjang, sedikit sahaja surah dalam Al-Quran iaitu surah Madaniyah, tetapi sedikit tu tetapi panjang. Wa huwa 85 suratan id Suwarul Qur'ani kulluha 114 ada 114 surah dalam Al-Quranul Karim. Baik, Al-Hadari was Safari. Bagi pendapat yang mengatakan ya surah Makkiyah dan Madaniyah itu bergantung pada tempat, ya, di manakah ia turun. Kalau diturun di Mekah maka dia Makkiyah, turun di Madinah maka dia Madaniyah, maka dia ada pembahagian yang lain, iaitu surah itu sama ada diturunkan ketika Nabi SAW hadar, ketika Nabi bermukim, ataupun ada surah yang nak diturunkan ketika Nabi SAW sedang bermusafir. Baik, Al-Hadari was Safari. Wal Hadari ma nazala fil hadar was Safari ma nazala fis safar. Wa amma as-Safari falahu amthilah. Jadi ada pun surah-surah yang diturunkan ketika Nabi SAW sedang bermusafir, maka ada contoh-contohnya.
Minha ayatut tayammum, antaranya adalah ayat tayammum. Ayat tayammum turun ketika Nabi SAW dalam satu ekspedisi peperangan, ya, allati fi suratil Maidah. Awwaluha ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum ila akhir ayah. Ayat ini fa innaha nazalat bi mahallin. Ayat ini diturunkan di satu tempat namanya Zatul Jaish. Wahia wara, kerana pengarang kitab ni dia orang Mekah, dia orang Mekah, maka dia tahulah di mana Zatul Jaish itu. Dia kata wahia wara Dhil Hulaifah, di belakang Dhil Hulaifah. Dhil Hulaifah ni kalau sekarang ni menjadi miqat untuk orang buat haji dan umrah, yang dinamakan Masjid Abiyar Ali. Jadi berdekatan dengan situ. Jadi diturunkan ketika Nabi SAW berada di Madinah lah, ketika nak keluar pergi berperang ataupun nak balik daripada peperangan. Waqila bil Baida wa hiya talidhal Hulaifah bil qurbi min al Madinati min tariqi Makkah. Wa minha suratul Fatih, antara surah yang diturunkan ketika Nabi SAW sedang bermusafir, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, ketika Nabi SAW berada di Hudaybiyah. Nazalat fi sya'nil Hudaybiyah fi Qura'il Ghamim, ya, ketika Nabi SAW berada di Qura'il Ghamim ila wadin bainahu wa bainal Madinata nahwa 170 mailan. Satu perlembahan, antara perlembahan itu dengan Madinah lebih kurang 170 mail. Wa bainahu wa baina Makkah nahwa 30 mailan. Dia lebih dekat dengan Mekah daripada dengan Madinah. Wa min Usfan ilaihi 3 amyal. Jadi Nabi SAW sedang berada di Hudaybiyah. Kemudian wa amthilatul hadari kathiratun likaunihil aslu fala yahtaju ila tamthilin liwuduhihi. Hadar ini banyak, itulah al-aslu. Al-aslu fi nuzuli ayatil Quran halatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermukim, bukan bermusafir. Itulah kebanyakan surah ataupun ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-laili wan nahari was-saifi wasyita'i, ada juga pembahagian ayat yang turun pada waktu malam yang dinamakan sebagai al-laili, ayat yang diturunkan pada waktu siang dinamakan an-nahari, ayat yang diturunkan ketika musim panas dinamakan as-saifi, dan ayat yang diturunkan ketika musim sejuk dinamakan asy-syita'i. Baik, wa yanqasimu aidan bi'tibari zaman ila lailiyin wa nahariyin wa sayfiyin wa syita'iyin wa amthilatun nahari kathiratun li'annahu al-asl wa amma al-layali famin amthilatihi ayatu tahwilil qiblah. Jadi contoh ayat yang diturunkan pada waktu malam ialah ayat tentang perubahan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Makkahul Mukarramah. Falan walli ayat yang itulah saya perlu sufa sampai ke bawah tu. Kemudian wa min amthilati as-sayfi ayatul kalalah wa yaqulu ta'ala yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalalah. Ini penghujung surah An-Nisa, itu turun ketika musim panas. Ila akhiriha wa sammaha Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayati as-sayf. Nabi menamakan ayat itu ayat musim panas. Kama thabata fi sahih Muslim an Umar radhiyallahu anhu. Wa min amthilati asy-syita'i, antara ayat yang diturunkan ketika musim sejuk, qauluhu ta'ala fi suratin Nur innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minhum. Ini surah An-Nur. Jadi surah An-Nur ini turun ketika musim sejuk ila akhiril 10 ayat. Fa fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha annaha nazalat fi yaumin syatin. Ya, Aisyah mengatakan bahawasanya surah An-Nur ini diturunkan ketika hari yang sejuk. Baik, awwalu ma nazala wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung pada hari Ahad depan. Jazakumullah khairan kepada semua yang menonton. Barakallahu fiikum. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.